Apabila kita melihat itu ialah kata kuncinya ialah penyerahan diri, maka penyerahan diri yang kita maksudkan kat sini ialah penyerahan diri yang secara sedar, secara conscious dan sepenuh hati. Maksudnya kita menyerah diri kepada Allah ni dengan keadaan sedar dan kita pun rela untuk menyerah diri. Sebab ada keadaan penyerahan diri yang berlaku secara paksa. Maksudnya kita sedar bahawa kita ni di bawah kekuasaan Allah, tetapi ketundukan dan penyerahan diri kita tu berlaku dengan keadaan yang tidak rela. Jadi adin tak merujuk kepada keadaan yang macam tu. Ada kata kunci kat situ iaitu secara sedar dan secara redha, secara sukarela untuk menyerah diri. Okey. Kedua, penyerahan diri kita kepada Allah ini dia berlaku secara terus-menerus, bukan pada saat tertentu saja, tempoh tertentu saja, tempat tertentu saja. Selagi bernyawa dan hatta selepas kita meninggal dunia sekalipun berlaku penyerahan diri itu yang merangkumi keadaan akhlak kita, zahir kita, tindak tanduk kita, batin kita, kata-kata hati kita, juga segala pendek katanya segala apa yang ada pada diri kita secara zahir dan juga batin yang merangkumi akal, hati dan juga perbuatan kita. Jadi disebabkan itulah penyerahan yang sejati ini dimiripkan ataupun dikembarkan dengan kalimah aslama. Yang bermaksud aslama tu yang bermaksud penyerahan diri. Jadi kalau kita kata adin tu ialah satu keadaan penyerahan diri, aslama tu penyerahan diri. Dan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan maksudnya ialah dan siapakah yang terlebih baik agamanya, din kat situ, daripada dia yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya yang menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, dan itulah sebaik-baik agama. Okey, jadi agama yang diterima oleh Allah ni, maksudnya bentuk penyerahan diri yang diterima oleh Allah ni, nama dia Islam. Dan Islam ini merupakan satu nama yang diberi oleh Allah. Sebab tu kalau orang-orang bukan Islam ataupun pengkaji-pengkaji orientalis merujuk orang Islam sebagai orang Muhammadan ataupun kata-kata merujuk kepada ajaran Muhammadanism, maksudnya orang yang mengambil Nabi Muhammad sebagai model ataupun nabi, mereka menamakan kita ni sebagai Muhammadanism, maksudnya pengikut Muhammadanism, pengikut ajaran Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya kalimah tu ataupun konsep tu tak tepat, sebab yang memberi nama kepada agama kita ni ialah Allah sendiri yang merujuk kepada perkataan Islam. Kat mana kita nak nampak dalil tu? Ada dalam surah Ali Imran ayat 85, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikut agama selain dari Islam, justru tidak akan diterimanya sah daripada Allah, dan dia apabila berada di akhirat termasuk dalam golongan orang yang rugi. Jadi merujuk kat sini bahawa bentuk din ataupun bentuk penyerahan diri yang Allah terima, yang Allah redha, hanya wujud dalam agama Islam. Sama juga penegasan ini dinyatakan oleh Allah dalam surah yang sama ayat 83, yang bermaksud apakah mereka ingin mencari agama selain daripada agama Allah, sedangkan segala sesuatu yang di langit dan di bumi tunduk kepada Allah sama ada secara rela ataupun paksa, dan kepadanya lah setiap sesuatu itu dikembalikan. Ada ustazah highlightkan kat situ, walahu aslama man fis samawati wal ard, maksudnya seluruh yang ada dekat bumi dan langit ni semuanya aslama, menyerah diri kepada Allah. Tetapi penyerahan diri kita ni kepada Allah, yang Allah redha, yang Allah nak, ialah penyerahan diri yang secara sedar dan secara sukarela. Okey. Jadi disebabkan itu din Islam ni kita boleh rumuskan bahawa dia merupakan satu jalan, satu cara penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan nama ad-din kita ni ialah Islam, asasnya tauhid, dan cara penyerahan diri kita kepada Allah itu mestilah mengikut cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak boleh kita nak buat cara penyerahan diri yang mengikut kepala kita, mengikut akal kita ataupun mengikut perasaan kita. Dia mesti berpegang kepada apa yang Nabi SAW bawakan.